Shalom, selamat pagi kepada kita semua. 大家早上好， Mari kita berdoa. 来我们祷告。 Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang baik. 慈悲的父，我们感谢您。 Kalau sampai saat ini kami masih merasakan berkat kemurahan Tuhan yang melimpah. 要是今天我们还可以承受你慈爱你的大恩， Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. 今天早上我们渴慕要聆听您的话， Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid. 赐给我们一个仆人的心，一个门徒的耳朵， Sehingga ketika firman diberitakan, 好让当你的话被传开的时候， kami siap mendengar dan melakukannya. 我们好好准备，可以聆听之后来实行。 Dan nama Tuhan dimuliakan. 主的名被荣耀。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Shalom. 平安， Ya selamat pagi kepada kita semua, apa kabar? 弟兄姐妹早上好，你们如何？ Baik kita yang di rumah maupun kita yang ada di tempat ini. 在场的或者在家里的， Pagi hari ini saya mendapat tema luar biasa. 我今天早上有一个非常特别的题目， Temanya ada di sana, judulnya berawal dari kasih. 就像我们屏幕上的“因他先爱”。 Kalau bicara tentang kasih sebelum kita lebih jauh, kita buka dulu dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. 开始，我们先看约翰一书4章19节， Ayatnya sudah ada di sana, kita akan baca bersama. 就是 Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 我们爱，因为神先爱我们。 Bicara tentang kasih, hari ini kita mau bicara tentang apa sih sesungguhnya Natal dan apa hubungannya dengan kasih. 我们说起爱的话，我们今天要讲它与圣诞节有什么关系，而且爱到底是什么呢？ Sesungguhnya Natal tidak bisa dipisahkan dari kasih. 其实其实圣诞离不开爱， Kenapa? 为什么？ Sebab Natal adalah bukti kasih Allah kepada manusia. 因为圣诞就是神爱世人的一种证据。 Kalau kita melihat tentang Natal, 要是我们看圣诞的话， apa yang kita pikirkan ketika setiap kali berbicara tentang Natal? 我们每次谈起圣诞的时候，我们会想什么？ Baju baru kah? 新衣服吗？ Hiasan Natal kah? 就是装饰品吗？ Pohon Natal kah? 圣诞树吗？ Perayaan kah? 或者庆典吗？ Atau THR angpau Natal? 或者我们的花红，或者我们得到的一些奖金。 5 hari menjelang peristiwa besar di hari ini, 就是在这个一个大圣诞的5天前， gereja ini kembali mengingatkan kepada kita tentang hakikat Natal yang sesungguhnya. 这个教会再次提醒我们，到底圣诞的本质是什么？ Dengan harapan 就是希望 selesai mendengarkan firman Tuhan, 听完道之后， kita masih punya 5 hari untuk berpikir, 我们还有剩下的5天来好好思考， kita punya 5 hari untuk berdoa 我们有5天好好祷告， dan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. 而且把最好的献于我们神。 Kita mau lihat sekarang bagaimana sih menyatakan kasih Allah pada momen Natal saat ini. 我们要看我们应该如何表达神的爱，就是在这个圣诞时刻。 Yang pertama, di sana saya ada tulis dengan jelas bahwa berawal dari kasih mengingatkan kita. 第一就是我们源于爱，就是从爱开始来提醒我们， Untuk memulihkan kasih dalam keluarga kita. 来恢复我们家庭中的爱。 Ada sebuah pujian berkata, 有一首诗歌，他这样说： sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. 因为圣诞如果没有你的爱的话是没有意义的， Lahir di hatiku. 就是你的爱要诞生在我心里。 Ketika Natal itu lahir dalam diri setiap orang, 但圣诞诞生在每个人的心中的时候， dia akan memulainya dengan memancarkan kasih itu kepada orang lain. 他会以
表达出或者表出神的爱，这样开始。 Sebelum kita lebih jauh membagikan kasih kepada orang lain, 当我们还没有在更远的去传扬神的爱， mari kita pulihkan kasih di keluarga kita. 我们首先要先恢复我们家庭中的那个爱。 Natal dimulai dengan satu kata, 圣诞是以一个词开始， yaitu kesederhanaan. 就是简单、简朴。 Bicara tentang kesederhanaan, 说起简单简朴的话， mengingatkan kita kepada Natal pertama. 又提醒我们第一次圣诞。 Natal pertama 第一次圣诞呢， dimulai 是这样开始的， hanya ada Yusuf, Maria, dan Yesus. 只有约瑟、玛利亚和耶稣。 Sebelum gembala datang, 就是牧羊人来到他们那里之前， sebelum orang Majus datang, 就是东方博士来到他们那里之前， mereka memulai Natalnya dalam keluarga mereka. 他们已经先开始那个圣诞，就是在他们家庭里面先开始。 Berapa banyak kita sibuk mempersiapkan Natal di luar, 多少时候我们忙碌在准备圣诞节的筹备工作， tapi kita lupa mempersiapkan Natal di keluarga kita. 但是我们却忘记了在自己的家中准备圣诞。 Suami istri dalam hubungan yang masih memanas, 就是夫妻之间的关系，就是还是冷淡， satu tempat tidur saling tidak memandang muka berbalik badan. 可以睡在一个床上，但是不互相见面，就不互相你背我，我也背着你。 Atau anak dengan orang tua ketika berjumpa tanpa saling bertegur. 或者儿女跟父母的时候相见的时候也不打招呼。 Di manakah Natal kita sesungguhnya? 我们的圣诞到底在哪里？ Awal dari Natal adalah kasih. 圣诞的开始本于爱， Kasih seperti apa yang kita rindukan? 什么样的爱我们应该渴慕的？ Keluarga seperti apa yang kita rindukan? 我们渴慕的到底是什么样的家庭？ Keluarga yang bahagia, 就是幸福的家庭， keluarga yang harmonis, 就是和谐和睦的家庭， adalah keluarga yang didasari dengan kasih mesra. 就是以爱为基础的家庭。 Kemarin pagi saya mendapatkan kejutan dari suami saya. 昨天早上，我的丈夫给我一个惊喜。 Mungkin beberapa kali saya khotbah beliau mendengar. 也许我讲到好几次，他都听我讲得到。 Biasanya suami saya itu hanya kasih saya setangkai mawar. 平时他会给我就是一朵玫瑰花， Tapi kemarin berbeda. 但是昨天不一样。 Kemarin tiba-tiba dia membawa 3 tangkai mawar. 昨天他突然给我带来了就是3朵玫瑰花。 Wah, agak berkembang ya. 我觉得哇，有发展了，有进步了。 Kalau Bapak Ibu ingat di kebaktian Pak Sutri waktu itu saya ada cerita. 要是你们记得的话，在夫妇团契那里我讲过故事。 10 tahun pacaran, 我们谈恋爱10年， 13 tahun menikah, 结婚13年， bunganya tetap sama. 那个花仍然一样， 1. 就是一枝。 Tapi kemarin berbeda, bunganya menjadi 3. 但昨天呢，有3枝花，不一样了。 Lalu saya tanya, 那我就问他， Pi, kok bunganya 3? 为什么这一次3枝花呢？ Jawaban suami saya sederhana. 他回答的非常的简单。 Kamu mempersiapkan semua kado Natal buat anak-anak. 你给全部孩子准备了圣诞礼物。 Karena di rumah ada bungkusan kado Natal yang sangat banyak. 因为我家中呢有很多圣诞礼物， Karena ada Santa Claus datang ke rumah kami 因为有圣诞老人会来到我们家， dan memberikan kami begitu banyak hadiah Natal. 就给我们这么多的圣诞礼物。 Lalu suami saya berkata, 然后我丈夫就这么说， saya patut memberi sesuatu padamu atas apa yang kamu lakukan. 我是应该给你礼物的，因为你做的这一切 Sederhana bukan? 很简单，不是吗？ Sederhana bukan? 很简朴，不是吗？ Itulah kasih dalam keluarga. 这就是家庭中的爱。 Saya pun kemarin mulai mendengar dari anak-anak, 我昨天开始从我儿女当中听到， Mami, 他们说：“妈咪， Papi sekarang berubah ya. 现在爸比不一样了。 Oh kenapa? ” 我说：“为什么？”
Iya, biasanya papi kalau kita ulang tahun papi nggak seru. 平时啊，我们生日的时候，它就不好玩， Sekarang papi seru. 但是现在它很好玩呢。 Lalu saya tanya lagi sama suami saya, 我又问了我的丈夫， kenapa sekarang kamu seru? 你为什么现在更好玩了？ Suami saya jawab, 他又说， saya tidak mau kehilangan momen bersama anak-anak. 我不要失去与儿女在一起的那个时刻， Karena one day ketika mereka dewasa dan mereka menikah, 因为有一天当他们长大成家的时候， mereka akan pergi dari sini. 他们会离开这里， Mereka akan berbahagia dengan keluarga mereka. 他们会以自己的小家庭而幸福。 Jadi mari manfaatkan waktu yang ada untuk berbahagia bersama. 所以好好使用还在的时间来一起幸福。 Ketika kasih di keluarga dipulihkan, 当家庭中的那种爱被恢复的时候， kasih itu akan membahana kepada setiap orang yang ada di rumah. 那这种爱呢，就会满溢在每个家庭成员的身上。 Ketika kepala keluarga memulihkan hatinya, 当一家之主呢，他恢复自己的心， membuat kasihnya meluap kemana-mana, 让他的爱就充满出来，就是满溢出来。 berdampak pada istrinya 这个会对他妻子有影响， dan berdampak pada anak-anaknya. 也会对他的孩子们有影响。 Lalu ketika itu terjadi, 那这样进行的时候， saya hanya bisa mengangkat tangan 我只能举起我的手， dan berkata, 这样说： ini keluargaku Tuhan. 主啊，这是我的家庭， Berkati dan lindungi semua. 你赐福保护我们全部， Jagaiku dan seisi rumahku. 求你保护我和我全家人。 Ketika seluruh keluarga dipulihkan, 当 maka 当我们的家庭被恢复的时候， akan hadir sebuah sukacita Natal yang besar dalam keluarga kita. 就是我们家中会有一个圣诞极大的喜乐。 Karena kami ingat tahun lalu, 我们记得去年， ketika kami sedang ada di Sangoledo, 当我们在上高雷洛的时候， saya mendapat berita dari anak saya, 我就接到我孩子的一个信息， Mami, 他说：“妈咪， atap kita terbang. 我们的屋顶就是飞走了。” Waktu itu saya ingat sekali, 那时候我记得很清楚， ada Ibu Widya dan Boksu John Lee. 有姚爱碧姐妹，也有我们的驻堂牧师麦元利牧师， Mereka berdua yang melihat saya menangis. 他们俩就看见了我那时候哭。 Waktu itu saya ditanya, ada apa Bu Widya? 那时候他们就问我维利亚牧师怎么了？ Saya bilang, saya sedih Bu, saya sedih Pak. 我说我非常的难过、伤心。 Kenapa ini terjadi ketika saya tidak ada di rumah? 为什么这个就发生当我不在家的时候？ Kenapa ini terjadi ketika saya sedang melayani Tuhan? 为什么当我服侍神的时候，而却发生这种事？ Mungkin mereka seperti anak-anak ayam yang ada badai dan gak ada induknya. 也许我的孩子们就像那种那个小鸡，一群的小鸡，那母鸡没在的时候，就来了风暴。 Sementara waktu saya mau terbang dari Jakarta ke Sangoledo, 当我要从雅加达飞到上高雷洛去的时候， saya mendapat berita suami saya masuk rumah sakit. 我又接到一个信息，我的丈夫住院了。 Pilihan yang berat untuk tetap melangkah dan melayani Tuhan. 的确是一个非常沉重的选择，我要前进，一直服侍主。 Sehingga badai itu belum reda. 所以那个风暴还没停止， Ketika akhirnya badai kembali menghantam rumah kami. 再次又来了风暴，一次的攻击我们家。 Itu di malam terakhir menjelang KKR terakhir. 这就是当我们最后一个晚上要布道会之前， Itu terjadi 11 Desember. 那时候是12月11日， Tepat di hari ulang tahun anak saya. 就是刚好在我孩子的生日。 Dan kebetulan putri saya yang ulang tahun ini ikut saya ke Sangoledo. 而且呢，我这个女儿生日的跟着我去上高雷洛， Jadi saat itu kesedihan begitu luar biasa. 所以那个伤心是很沉重的。
Tetapi Tuhan memulihkan keluarga kami lebih dulu. 但是神先恢复我们家庭， Lalu kami merapatkan barisan dan mulai berdoa. 然后我们就排齐队伍，我们来祷告。 Dan Tuhan mengirim orang-orang terbaiknya untuk memberkati kami. 然后主就透过他最好的孩子来赐福我们。 Saya tidak cerita secara langsung apa yang terjadi. 我不直接说到底发生了什么， Tetapi Tuhan menggerakkan orang-orangnya. 但是神呢，他感动了这些人， Untuk memberikan kami sukacita Natal yang luar biasa. 来赐给我们圣诞极大的喜乐。 Sehingga 27 Desember 所以呢，12月27号那天， kami memulai pembangunan. 我们又开始我们的建造我们的房子， Dan berkat yang diberikan oleh orang-orang dari Sangoledo itu 而且那些在上高雷豆服侍的人，他 dan 给 dari 我们的 gereja 福， ini 就是从这个教会给我的一些， membangun kamar anak-anak kami. 然后建好了我们孩子的房间。 Ketika ada kasih yang dipulihkan dalam keluarga, 当家庭中有被恢复的那种爱， ada janji berkat Tuhan yang menanti. 就有神赐恩的应许等着我们。 Alkitab katakan, 圣经说， di mana ada kerukunan, 在哪里有和睦相处， sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya 就 tercurah. 是主要他就是透过他的大恩，透过和睦相处来传给大家。 Karena ketika badai terjadi kami tidak saling marah. 当风雨风暴临到我们的生活当中，我们不互相就是责骂。 Ketika saya di dalam pesawat baru mau berangkat, suami saya sempat telepon saya sakit. 在我刚上飞机的时候，我登机之后要起飞，我的丈夫给我打电话说我 Lalu 病 saya 倒了。 tanya, 我问他， gimana Pi, apa saya mau pulang? 那这样怎么样？我就不去了吗？ Suami saya jawab, 他这么回答： jangan Mi, 不要这样， percayalah kepada Tuhan. 你要信靠神。 Saya bersyukur saya punya suami yang luar biasa. 我非常感恩，我有一个非常棒的丈夫。 Dia punya satu kelebihan dan karunia khusus menurut saya sebagai istrinya. 我觉得我身为他的妻子，他有一个特别的恩赐， Dia memberikan saya kebebasan 100% untuk melayani Tuhan. 就是他给我100%的自由来服侍神。 Dan ini yang tidak mudah ditemukan di dalam banyak orang. 这就是在很多人当中很难找到的。 Bahkan jam 2 pagi ketika kami sedang tidur pulas, 就是凌晨2点，我们睡得很熟的时候， ada telepon, 有电话， saya harus pergi 我就必须出发， karena ada jemaat yang sakit. 因为我的会友病倒了。 Suami saya bilang, 我丈夫这么说 pergilah Tuhan menyertai kamu.：“ 你去，神会带领你的。” Dia nggak bilang besok pagi aja. 他不会说就是等早上，为什么不等早上？ Tapi dia juga nggak bilang, ayo saya temenin. Nggak juga. 他也不跟我说来我陪你去，也不是这样。 Suami saya bilang, 我的丈夫说 saya jaga anak ya. 我照顾孩子们， Saya berdoa ya dari sini. 我从这里为你带祷。 Istrinya jawab, 他妻子就这么说了。 baik. 好的。 Yang kedua, 第二点， berawal dari kasih bicara tentang mari memiliki perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. 从爱开始这个提醒我们要拥有就是祝福别人的话语。 Sehingga ketika istri pulang atau ketika suami pulang ada perkataan-perkataan yang manis. 所以在丈夫或妻子回家的时候，有很甜很好的话语的， Itu menenangkan hati orang lain. 这让别人会非常的安心。 Lalu berikutnya ketika perkataan-perkataan yang manis itu menenangkan hati orang lain. 接下来那些美好的话、甜蜜的话，使人安心之后， Akhirnya memberi damai kepada semua orang. 最后给人带来了平安。 Berapa banyak kita di sini suami istri kalau ngomong ketus. 好多时候我们夫妻之间说话就很不客气。 Suami pulang kerja, 那丈夫下班回家 capek. 很累， Terus istrinya tanya, 然后妻子就这样问他： udah ke rumah perempuan mana? 你去了哪个女人的家？ Udah sampai di mana nganterinnya? 你送她送到哪儿去了？ Itu duit udah dikasih ke rumah yang mana? 你得到的钱送到哪个家去了？ Atau sebaliknya, 或者反过来的，
Ketika suami kita pulang, 丈夫回家的时候， yang kamu capek, 亲爱的，你累了吗？ mana lebih indah? 哪个更美好？ Perkataan itu memperkuat sebuah perkawinan. 我们的话语会坚固我们的婚姻。 Jadi kuat dan tidaknya perkawinan kita. 一个婚姻，坚固或巩固， Kuat dan tidaknya cinta kita. 我们之间的爱，坚固或巩固， Dimulai dari sini. 始于我们的嘴巴。 Berapa puluh tahun yang lalu, 几十年前， waktu datang ke sini, 当你来的时候， waktu ada musik, dreng deng dreng deng, 当有那个结婚的那个诗歌， kayaknya datangnya dengan penuh cinta, gandengan, semangat gitu ya. 我们来到教会的时候，就好像充满着爱，满溢着爱，就这样牵着手进来， Sampai bisa nyanyi. 我们也可以唱出口。 Walau badai menghadang. 虽然风暴在眼前， Tapi ketika sudah memasuki badai rumah tangga yang begitu dahsyat, 但是当你踏入家庭生活的风暴，很厉害的风暴之后， yang ada perkataan di awal, 就是当初的那些话， wo aini ni aiwo ni lari wo kejar, 我爱你，你爱我，你跑了，我还在追着， hilang semua. 都失去了。 Yang terjadi adalah 发生的是， kalau lu begini terus, 你如果一直这样下去， pulangkan saja 你就把我送回去， aku pada ibuku. 送回我母亲那里去。 Nah, saya nggak punya tuh kebetulan. 我又没有呢， Saya nggak punya tuh orang tua. 我没有父母， Jadi pahit manisnya rumah tangga telan dan hadapi dengan tegar. 所以呢，我家庭中发生的风风雨雨，我都要这样吞下去，我要坚强起来。 Karena itu Mali miliki perkataan yang menenangkan orang lain. 然后我要有一种话语，就是这个话语呢，能够安别人的心。 Dan yang terakhir, yang ketiga. 最后的第三点， Berawal dari kasih bicara tentang kasih itu bukan narasi tapi bukti. 从爱开始，这里提醒我们，爱不是空虚的描述，但是它是一个真实的证据。 Ada banyak orang ketika ngelihat orang susah, 很多人看见别人苦的时候， kita cuman bilang, 我们只是会说 aduh kasihan banget ya. 哎呦，好可怜哦！ Aduh kasihan tuh orang tidur di jalanan. 哎呦，好可怜，那个人睡在马路边。 Tim kami minggu lalu mengadakan bakti sosial. 我们的小组呢，上星期我们就去做福利工作。 Kami membagikan selimut kepada para homeless atau gelandangan. 我们就给那个没有房子住的人去分发被子。 Kami menyisir mulai dari Ciputat 我们就沿着从基布达开始沿路， sampai di Kota Tua ASMK sini. 一直到阿森嘎，就是那个老城。 Kami mulai setengah 11 malam 我们是晚上10点半开始， dan kami kembali pukul 4 pagi. 然后我们是凌晨4点回来的。 Kalau Bapak Ibu berteman Facebook dengan saya mungkin bisa lihat saya ada video sedikit-sedikit tentang waktu kami buka selimut itu. 如果弟兄姐妹们是跟我在面书是朋友的话，你们可以看我的短片。当他们打开那个被子的时候， Banyak sekali mereka yang tidur dengan kardus namun mereka tidak punya selimut untuk bisa menutupi badan mereka. 他们很多都睡在那个纸盒上面，他们根本没有什么东西来盖自己的身体。 Mereka meringkuk, kedinginan, gemetar karena malam begitu dingin. 他们就缩成一团，因为晚上是这么的冷。 Dan ketika saya lihat begitu mau bangunin juga nggak tega gitu kan. 当我看见他们这样睡觉的话，我要叫醒他们，我又不忍心。 Lalu kami mulai buka selimut yang sudah kami bungkus rapi. 然后我们包好的被子，我们又自己拆开， Kami mulai pakaikan dan bentangkan satu persatu. 而且我们又给他们盖上，一个个给他们盖上。 70% dari mereka tidak bangun. 70%的他们没有就是没有醒来。
tapi ada gerakan tubuh yang merespon atas apa yang kita buat. 但是他们的身体那种动作是对我们所做的有反应的。 Bisa tiba-tiba dia langsung tarik selimutnya gitu, dia tutup, dia langsung kayak aduh ada yang anget nih. 他们会突然间就是好像本能的一样，他会拉上那个被子，好像觉得哇很温暖。 Apakah kami tim tidak takut? 你问我们这个小组不会害怕吗？ Apakah kami tidak gentar dengan angka corona yang terus naik? 你看我们会不会就是这个新冠病毒的感染率越是上升，我们会有恐惧感吗？ Kemarin anak saya yang bekerja di bagian yang suka swab orang, 昨天呢，我一个孩子就是他做那个 swab 的工作， Jakarta sudah tembus 1000 sehari. 就是雅加达一天超过1000人染上， Apakah kami tidak gentar? 我们不会恐惧吗？ Kami juga takut Bapak Ibu. 我们也会战惊，会恐惧。 Tapi kami tahu satu hal, 但是我们知道一件事， gelora kasih begitu membahana di dalam hati kami. 我们那种激烈的、热烈的爱，就是一直燃烧着我们的心。 Saya hanya rindu satu hal. 我只渴慕一件事， Ku rindu dunia pun merasakan 我非常渴慕世界也能感受到 kasih yang ku rasakan 这份我感受的爱， darimu Yesus 从 Tuhan. 耶稣我们的神而来的爱， Ku rindu 我非常渴慕 semua yang kau lakukan 你所做的一切， membuat dunia mengerti 使世界能够明白 kau menunjukkan Allah itu kasih. 你向我们表达神是爱。 Dan ketika mereka bangun, saya cuma berkata ini berkat Natal Pak dari Tuhan. 若是他们醒来的时候，我就给他们说，这是神给你的圣诞的恩典。 Apakah tim kami punya uang? 我们的小组有钱吗？ Tidak. 没有。 Begitu ada kerinduan di bulan Oktober untuk membagikan selimut di bulan Desember. 我们在10月份有一种渴慕，想在12月份分发被子的那种渴慕的心。 Kami tim mulai berdoa dan merapatkan barisan. 我们就开始带导排起了我们的小队伍。 Saya percaya dia Allah yang memberi misi dan dia Allah yang bertanggung jawab atas misinya. 我相信我们的神是他给我们生活中的使命，他也会对那个使命负责。 Kami membeli selimut 30 demi 30. 我们买这个被子是一批30个， 15 demi 15. 又是加15个，又加15个， 40 demi 40. 还有40个，又一批40个， Tergantung berapa dana yang ada. 就是靠我们有的那个我们有多少钱。 Namun ketika kami membagikan ke jalan, 但是我们分发到路边的时候， dingin yang merasuk tulang 这个寒冷的那种感觉， terasa hilang ketika melihat mereka tersenyum. 就是看见他们笑的时候都消失了， Karena kasih bukan narasi. 因为爱不是描述， Karena kasih bukan seperti kita mau pemilihan umum atau pilkada dan lain sebagainya. 因为爱不是像我们选举的时候， Yang orang sibuk berorasi, orang sibuk memberikan narasi dan janji. 就是人家就拼命的，就是比赛着什么呢？说空虚的一些应许。 Tapi yang terjadi adalah Yesus lahir ke bumi. 圣诞是主耶稣降生在这世上， Kalau bukan kasih, 若不是爱， Yesus takkan mati. 耶稣不会死去； Yesus tidak akan mati kalau bukan karena kasih. 若不是爱，耶稣不会死去。 Artinya apa? Penting sekali bagi diri kita untuk mengingat kembali 这说明非常的重要，我们再要被提醒一次。 kalau Yesus sudah melakukan segalanya bagi bumi. 若是耶稣已经为这个世界做了一切的一切， Seringkali kita orang Kristen merasa bahwa Natal adalah punya kita, betul? 我们基督徒常常会认为圣诞节是我们的， Seringkali kita berpikir bahwa Natal itu punyanya orang Kristen. 我们会这样想，圣诞节是我们基督徒的。 Pertanyaan saya sederhana. 我的问题很简单， Apakah betul Natal hanya milik orang Kristen? 真的吗？就是圣诞节只是基督徒的吗？ Kalau Alkitab kita belum berbeda, 若是我们的圣经还是一样的圣经， kalau Alkitab kita masih sama, 若是我们的圣经是一样的圣经， baik dalam bahasa ibu ini atau bahasa saya,
要是不管是汉语、印尼语， Yang saya tahu Yohanes 3 ayat 16 jelas. 我知道约翰福音3章16节非常的清楚。 Karena begitu besar kasih Allah pada orang Kristen. 神爱基督徒， Pada orang Kristen bukan? 有没有 Kristen bukan? 说有没有说神爱基督徒 Atau pada dunia? 或者世界？ Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 神爱世人， artinya apa? 这意味着什么？ Kristus bagi bumi. 就是基督是为了世人。 Kasih ini yang disebut bukan narasi. 这种爱不是描述的一种爱。 Tadi malam saya pulang dari mengurus beberapa hal untuk persiapan saya berangkat Baksos ke Jawa Timur nanti malam. 昨晚呢，我做了一些筹备工作，因为我今天晚上要去就是东角洼做一些福利的工作。 Karena beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan berita bahwa banyak hamba Tuhan di Jawa Timur hidupnya juga menyedihkan. 因为最近呢，我们得到一个信息，就是在中角洼的很多神仆，他们生活都非常困苦。 Karena gereja di pedesaan itu hidupnya hanya dari persembahan yang dibawa jemaat. 因为乡村那里的教会呢，他们怎么生活，就是怎么养活他们的神仆，就是从会友带来的奉献。 Sementara gereja ditutup, 然后很多教会是被关闭， lalu mereka berkata bahwa 教会在关门，然后他们这样说。 bolehkah membagi sedikit berkat bagi kami hamba-hamba Tuhan di sini? 可以吗？给我们这里的神仆分享一点恩典。 Lalu saya bilang, 然后我对他们说， berdoalah Bu. 你们祷告吧。 Dan mulailah mencatat berapa orang yang membutuhkan. 然后开始记下来几个人需要。 Singkat cerita sudah ada 60 hamba Tuhan mendaftar. 长话短说，有60个神仆登记了。 Dan kami terus mempersiapkan keberangkatan kami malam ini. 我们就一直筹备我今天晚上要去的这个旅程。 Kerinduan kami adalah membagikan sembako dengan sedikit berkat bagi mereka. 我们的渴慕，我们心渴慕的就是给他们分发一些基本的生活用品。 Kami tahu mungkin ini tidak berarti banyak, 我知道这个不是会很大的意义， tapi kami hanya menunjukkan kepada mereka 但是我们要给他们显现， bahwa ada anak-anak Tuhan di Jakarta yang peduli kepada mereka. 有在雅加达的神的儿女呢，就是关怀他们， Bahwa kami juga mengasihi mereka. 我们也爱着他们。 Dan ketika kami pulang mempersiapkan baksos kami sebentar malam, 当我昨天回家，就是准备今天晚上的那个福利工作， saya bertemu tetangga saya yang baik hati. 我就遇见了我一个心地很好的、很善良的邻居。 Beliau bukan orang Kristen Bapak Ibu. 他是非基督徒， Beliau tanya, 他问我 kapan kamu mau baksos lagi?：“ 哎，你什么时候在做这些工作？ Itu pakai mobil saya. 去用我的车？” Mobilnya Pajero Bapak Ibu. 他的汽车是 Pajero 品牌的。 Cakep ya saya kalau pakai itu. 我大概很好看吧，就是开这个车， Sambil berdoa. 就是一 Ya 边 berdoa boleh dong. 一边祷告，是吗？ Lalu dia bilang, udah pakai aja mobil ini. Besok mau kemana? 你用吧，我的车，你明天要去哪儿？ Saya mau pelayanan pagi Om. 我说叔叔，我要早上我要服侍， Mau naik apa? 要做什么去？ Mungkin motor Om. 也许坐摩托车， Karena kita gede semua. 因为我们都个子很大。 Langsung nggak pakai berpikir. 他想也不想的， Dia kasih kunci mobilnya. 他就给我了他的那个车的钥匙。 Dan memang Tuhan baik. 神的确的好。 Pagi hari ini kami berangkat dengan keadaan hujan yang besar. 今天早上呢，我们出发的时候下了很大的雨。 Dia bisa mengutus siapa saja untuk memberkati anak-anaknya, amin. 他能够派不管是什么人来帮助他的儿女，阿门吗？ Semua itu terjadi karena dia melihat bagaimana kami bekerja untuk melakukan pekerjaan Tuhan seperti ini. 这些事会发生，是因为他亲眼看见我们如何的为主工作。 Lalu dia katakan, 他就这么说： orang Kristen memang berbeda. 基督徒就是不一样。 Itu yang Tuhan mau nampak dari hidup kita. 弟兄姐妹，神就是要我们生活发出这种光。 Masih ada 5 hari ke depan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，前面还有5天， Mari buktikan kasih kita yang bukan narasi tetapi bukti. 来证明出我们的爱不是空虚，不是虚假的描述，但是是真实的。
Sebab Natal berawal dari kasih. 因为圣诞开始于爱。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Kami akan sedikit merenungkan tentang apa yang Tuhan sudah perbuat. 主啊，我们要开始思考你为我们做的一切。 Dan sebelum kami berdoa, 在我们祷告之前， Tuhan mengingatkan saya tentang sebuah kisah. 主，你要提醒我一个故事。 Ada seorang gadis bernama Maria. 有一个姑娘，她叫做玛利亚， Dia seorang gadis yang dikenal murah hati. 她是一个心地善良的女孩， Namun dia adalah gadis yang miskin. 但是她是一个非常穷的女孩。 Suatu ketika dia pulang ke rumah, 有一天她回家的时候， dia menemukan sepucuk surat yang dimasukkan lewat kolong pintunya. 她就发现一封信，就是从她的门缝下，就是这样传到她这里。 Ketika dia membuka surat itu, 她打开信的时候， ada sebuah tulisan. 有一句话说 Maria, 玛利亚， aku akan datang ke rumahmu 我会来到你家中， dari sahabatmu Yesus. 从耶稣你的知心朋友。 Hati Maria begitu bersuka cita, meluap dengan syukur. 玛利亚的心呢，充满着感恩，充满着爱。 Lalu dia mulai mencari apa yang dia miliki di rumahnya. 然后她就到处家里到处寻找她的所有， Karena dia hanyalah seorang gadis miskin, 因为她是一个贫穷的姑娘， dia menemukan hanya beberapa uang saja. 她只找到一些很少的钱。 Lalu keesokan harinya, 然后第二天 pagi-pagi benar Maria memakai mantel tebalnya. 清早的时候，她就穿着她的那个大衣，她的外套， Karena itu adalah musim dingin. 因为那时候是冬天。 Lalu Maria berjalan menuju pasar. 玛利亚就走向菜市场， Ketika tiba di pasar, ia memberi beberapa buah roti. 然后到了市场的时候，她买了几个面包。 Dalam perjalanan pulangnya, 在她回家的路上， Maria berjumpa dengan seorang pengemis. 玛利亚遇见了一个乞丐。 Lalu pengemis itu berkata, 乞丐对她说 berikanlah saya roti, saya belum makan.：“ 给我一块面包吧，我还没吃。” Lalu Maria berkata, 玛利亚对他说 maaf ya Pak,：“ 不好意思， saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan kepada Bapak. 我没有一点东西我可以给你的， Saya hanya punya sedikit roti ini. 我只有少少的面包。 Tapi sahabat saya mau datang, 但是我的好朋友要来， sehingga saya tidak dapat memberikannya kepada Bapak. 所以呢，我就不能给你了。” Lalu singkat cerita Maria mohon diri dan pulang. 然后他就跟他告别，回到家。 Di perjalanan pulangnya, 在他回家的旅途， sukacitanya di awal tadi 他那种当初的喜乐 mendadak hilang. 突然间消失了。 Mendadak hatinya begitu sedih luar biasa. 突然间，他心中非常的难过，很沉重。 Lalu ia menghentikan langkahnya 然后他停止他的脚步， dan dia kembali kepada pengemis itu. 他就回头到那个乞丐那里， Dia membuka mantelnya 他就把外套脱下来， dan memakaikannya kepada pengemis itu. 披在那个乞丐的身上。 Lalu dia berkata, 然后他对他说 pakailah mantel ini Pak, ：“ 你穿这个外套吧， saya masih punya banyak di rumah. 这个我家里还有好几个， Dan makanlah roti ini. 你也吃这个面包。 Nanti saya akan berkata kepada sahabat saya 等一下我会对我的好朋友说， bahwa saya sudah tidak punya apa-apa lagi. 我什么都没了。 Saya percaya dia mengerti. 我相信他会明白的。” Lalu setelah itu Maria pulang. 然后玛利亚就回家了， Sukacitanya kembali melimpah. 那种喜乐又满溢在他心里。 Sampai akhirnya dia tiba di rumah, 最后他到了家， dia kembali menemukan sepucuk surat. 他又发现了有一封信， Dan dalam surat itu ada tulisan, 那封信是这样写着： terima kasih buat perjumpaan hari ini Maria. 感谢我们今天的相遇，玛利亚。 Terima kasih buat mantelmu yang hangat. 感谢你温暖的外套， Dan terima kasih buat rotimu yang mengenyangkan. 感谢你填饱肚子的面包。 Dari sahabatmu, 这是你的好朋友写的， Yesus. 耶稣。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Kami rindu di Natal tahun ini Tuhan. 主啊，我们渴慕在今年的圣诞节， Ada kasih yang membahana dalam keluarga kami. 有充满爱在我们的家庭中。
Ada hubungan suami istri yang dipulihkan. 有夫妻关系被恢复， Ada hubungan anak-anak dengan orang tua yang dipulihkan. 有儿女与父母的关系被恢复， Ada keluarga-keluarga mulai bergandeng tangan dan berdoa bersama. 而且有家庭会手连手的一起祷告。 Dalam momen kesederhanaan Natal di tengah pandemi, 就是在疫情当中非常简朴的圣诞节精神中， kami masih dapat merasakan damai Natal itu hadir bagi kami. 我们还能感受到圣诞节的平安临在我们身上， Dan ajar kami untuk memiliki perkataan-perkataan yang lembut, 教导我们有温柔的话语， perkataan-perkataan yang manis, 教导我们说出甜蜜的话， yang menghibur, menguatkan, 安慰别人，兼顾别人， membangun dan memberkati orang lain. 建立赐福于他人。 Jagalah perkataan kami Tuhan, 让我们谨慎自己说的话， sehingga hanya kasih yang memancar dari perkataan kami. 使得只有爱把爱流露出来传开。 Dan ajar kami untuk melakukan seperti apa yang Kau lakukan bagi bumi. 教导我们行你对这个世人所行的， Bahwa kasih bukanlah narasi. 就是爱不是空虚的描述， Bahwa apa yang Kau lakukan bukan sebuah wacana, 你的作为不是一个描述而已， tetapi sebuah bukti nyata yang Kau berikan bagi kami sehingga kami ada saat ini. 是真实的证据，你赐了给我们，所以我们今天可以在这里， Sehingga kami dapat berdiri dan memasuki di hadapan-Mu Tuhan. 所以我们可以站在你的面前，可以进入你的跟前。 Biarlah kasih Natal yang akan kami berikan, 但愿我们要分享的圣诞的爱，不管在哪里， kemanapun Tuhan suruh kami, 不管到哪里，神吩咐我们去， biarlah berkat itu berbicara tentang Engkau. 好让那些福分、那些恩典都诉说您的爱， Biarlah berkat itu menceritakan tentang kasih-Mu. 好让那些恩典能够讲述你的大爱， Sehingga dunia ini pun merasakan apa yang kami rasakan. 好让这世界的人也可以感受我们所感受的。 Beri kami waktu, 赐给我们时间， beri kami kesempatan, 赐给我们机会， beri kami kasih, 赐给我们那个爱， beri kami hati 赐给我们那种心， untuk mengawali semua dengan kasih Tuhan. 来把一切都以神的爱开始， Sehingga Natal di tengah pandemi ini 好让在疫情当中的圣诞 bermakna berbeda. 真的有不同的意义。 Terima kasih Tuhan. 感谢神， Kami mengucap syukur, 我们这样感恩， berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar. 赐福每个听到的会友， Biar firman ini jadi rema. 好让这个真道能够成为福分。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。